Hai guys, hari ni kita nak selesaikan satu soalan circuit yang guna kaedah mesh analysis. So, bila kita cakap pasal mesh analysis, dia berkait rapat dengan konsep Kirchhoff voltage law. Apa tu Kirchhoff voltage law? Kirchhoff voltage law ni adalah dia mengatakan dalam satu circuit, the sum of the voltage is equal to 0. So, dalam satu mesh, tengok ni, dalam satu mesh ni, dia punya total voltage adalah 0. Mesh yang ni, total voltage dia adalah 0. So, apakah idea mesh analysis? Idea mesh analysis ni adalah dengan cara kita tambahkan voltage source, voltage dekat setup resistance yang ada, dan kita akan equalskan semua tu dengan 0. Okay, macam nak buat voltage source ni, dan kita kena cari dia punya voltage untuk resistor. Kena cari voltage untuk resistor, kena cari voltage untuk resistance yang ni. Macam mana nak cari voltage untuk setiap resistance ni adalah menggunakan V sama dengan IR. Tapi kita tak tahu apa I dia, jadi kita buatkan dia jadi I1 dan I2. Sebab apa? Current dekat setup mesh ni adalah berbeza. Okey. Jadi step pertama yang kita kena buat adalah kita namakan satu current. Contoh I1 untuk mesh 1, I2 untuk mesh yang kedua. And then kita boleh proceed. Okey. Untuk mesh 1, voltage source dia daripada negatif ke positif. Jadi kita akan buat positif 36. Alright. And then kita akan tolakkan dengan voltage yang ini. Okey, V sama dengan IR. Apakah I dia? I dia adalah I1, R dia adalah 2. So, 2I1. Untuk yang ni, disebabkan dia dependent on both current I1 dan I2, kita kena buat macam ni. 12. Disebabkan kita tengah guna mesh 1, so tulis I1 dulu, tolakkan dengan I2. Okey, dah sekali kita ada 4, tolak 4, I1, kita samakan dengan kosong. Okey, dan kita boleh permudahkan. Okey, I1 tambahkan dengan I1, I2 samakan dengan I2, kita akan dapat okay. Jadi kalau macam aku suka kecilkan dia punya equation ni. So aku akan cari common factor dia. Dalam case ni common factor dia 6. So aku akan bagikan dengan 6 setiap terms ni. So 18 bagi 6, negatif 3 I1. 12 bagi 6, 2 I2. 36 bagi 6, 6. Okay. And then kita boleh biarkan dia. Next adalah mesh 2. Macam nak kira mesh 2, dia punya konsep sama sahaja. So, tulis kat sini. Oops. Untuk mesh 2, okay, aku nak start katakanlah daripada 9 So, negatif 9. Dalam kes ni, kalau dia tak ada bagi apa-apa terminal dekat resistance dia, korang just assume dia negatif. So, senang kerja korang. Okay. Bila resistance buat je negatif. Tapi bila voltage source tu, kita kena tengok daripada arah mana current tu mengalir. Okay. Kita start dengan 9. So, 9 current dia I2. Okay. And then, kalau kita tengok dekat voltage source, dia bergerak daripada positif ke negatif. Jadi dekat sini dia akan jadi negatif 24. Okey. Korang tengok balik dekat mesh 1. Dia daripada negatif ke positif. Jadi negatif ke positif. Jadi dekat dalam equation kita akan buat dia jadi positif 36. Tapi bila mesh yang kedua, dia bergerak, current dia mengalir daripada positif terminal kepada negatif terminal. Jadi dia akan jadi negatif 24. Okey, faham Dan kita tolak dengan 3I2.
12. Disebabkan 12 ni dia dependent on both current, kita akan buat dia I2 tolak I1 sebab sekarang ni kita tengah buat mesh 2. Jadi I2 tolak dengan I1. Tadi dekat mesh 1 kita buat I1 tolak I2. Tapi bila kita tengok mesh 2, kita buat I2 tolak I1. Okay. I2 tolak I1. Semua ni samakan dengan kosong. Okay, so negatif 9 I2 tolak 24 tolak 3 I2 tolak 12 I2 tambah 12 I1 sama dengan kosong. Okay. So, negatif 9 I2 tolak 3 negatif 12 I2 tolak dengan 12. So, negatif 24 I2 tolak 24 I1 kita ada 12 I1 sama dengan kosong. Okay. So, kita boleh simplify the equation. Kita bahagikan dengan 12. Okay. Kalau korang tak nak simplify the equation pun boleh. Cuma nanti bila korang kira, korang akan deal dengan nombor yang lagi besar lah. So, lagi senang untuk korang careless. Jadi, nak senang, kita kecilkan jawab baru. So, ni akan dapat negatif 2 I2. Ni akan dapat 2. Ni akan dapat I1. Okay. So, aku akan jadikan I1 ni sebagai subjek dia. Semua ni aku akan pindahkan ke kanan. So, 2 I2 tambah 2. Okay. Sekarang ni, kita dah ada 2 equation. Okay. Kita dah ada 2 equation. Kita ada equation ni dan kita ada equation yang ni. Okay. So, soalan ni sebenarnya dia nak minta nilai I1 dengan nilai I2. Okay. I1 dengan I2. So, kita ada 2 variable. Bila ada 2 variable, kita kena ada 2 equation. So, sekarang kita dah ada 2 equation. Kita boleh guna persamaan serentak ataupun simultaneous equation untuk kita selesaikan masalah kita. Okay. So, sekarang ni aku tulis balik persamaan dia. Dia tambah 2. Ni yang pertama. Ni yang kedua. Jadi aku akan gantikan I1 dekat dalam ni. So, negatif 3. I1 kita adalah yang ni. Okay. So, negatif 6 I2. 6 tambah 6. Negatif 6 tambah 6 sama dengan kosong. So, negatif 6 I2 tambah 2 I2 sama dengan negatif 4 I2. So, I2 adalah 0 ampere. Okey, nak jadi I1, kita guna equation yang pertama ni tadi. I1 sama dengan 2. I2 dah dapat iaitu 0. So, gantikan 0. Tambah 2. So, kita akan dapat 2 ampere. Itu sahaja.